Al-Quran. Lupa Al-Quran. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya, sekali lagi kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Benda-benda yang kita lihat ianya baik, benda-benda yang kita lihat ianya buruk, semua benda yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, maka di sebaliknya tentu ada kebaikan-kebaikan. Lalu sewajarnya lah kita sentiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar benda-benda yang kita nampak buruk pun dia jadi satu kebaikan kepada kita. Lalu insya-Allah hari ini kita akan berkongsi tentang satu surah yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah ini, meminta kepada kita ataupun menganjurkan kepada kita, bahkan mungkin ia satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan keburukan-keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu insya-Allah hari ini kita berada ataupun perkongsian kita hari ini adalah pada surah yang second last dalam Al-Quran. Kalau ikut turutan surah dalam Al-Quran, maka dia surah yang ke-113, second last, iaitu surah Al-Falaq. Okey, sebelum kita cerita tentang surah Al-Falaq, kita baca dulu sama-sama surah Al-Falaq insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, ini surah Al-Falaq. Surah ini dikenali dengan nama surah Al-Falaq, dan tidak ada nama lain yang disebutkan tentang surah ini melainkan ia semata-mata surah Al-Falaq. Walaupun riwayat-riwayat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surah ini dengan nama Qul a'udzu birabbil falaq. Walau bagaimanapun tidak ada mana-mana mushaf dekat dunia ni dulu, kini dan selamanya yang menulis nama surah ini dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Dan kita sebutkan antara sebab kenapa mereka, walaupun yang nama yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Qul a'udzu birabbil falaq, namun mereka hanya mengambil nama-nama yang ikhtisar, yang mukhtasar, yang mereka dah pendekkan untuk diletakkan dalam mushaf. Lalu namalah surah ini dengan nama Al-Falaq. So, apa makna Al-Falaq? Apa makna Al-Falaq? Al-Falaq maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ada beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Al-Falaq. Pertamanya adalah kisah bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika mana Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, lalu di depan Nabi Musa ada Laut Merah dan di belakang Nabi Musa ada tentera Fir'aun. Dan bahkan sebahagian daripada Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa mula ragu-ragu dengan keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Lalu Allah Taala kata, wahai Musa, pukullah dengan tongkat kamu laut tu. Lalu bila Nabi Musa pukul, fanfalaqa, nampak? Fanfalaqa, terbelah. So al-falaq maksud dia terbelah, pecah. Okey. Bahkan ada ayat yang lebih jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am, innallaha faliqul habbi wan nawa. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana tumbuhan-tumbuhan ni dia boleh membesar, boleh bercambah, boleh membiak. Maka Allah Taala kata asal dia daripada hab, sama ada daripada biji benih ataupun an-nawa. An-nawa ni adalah nawa ni sebenarnya nama kepada, kalau kita makan kurma, biji dia tu. Biji dia tu dipanggil an-nawa. Okey, so asal daripada pokok-pokok ni daripada dua. Allah Subhanahu Wa Taala cerita, tengok. Kita tak perlu belajar sains, dalam Al-Quran Allah Taala dah cerita dah. Ini antara keajaiban ataupun ijaz yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran, di mana Allah Taala bagi tahu bahawa asal daripada tumbuhan-tumbuhan ni, sama ada dia daripada biji benih. Kalau kita pergi kedai beli biji benih, kita tabur, kita baja, maka dia akan keluar jadi pokok. Dan ataupun daripada satu sumber lain, iaitu biji. Macam kurma datang daripada biji, dan ada pokok-pokok tumbuhan-tumbuhan yang mana asal mereka adalah daripada biji buah tersebut. Okey. Dan sambung ayat tu, innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullahu fa anna tufakun. Faliqul isbah, Allah Subhanahu wa taala sebut faliqul isbah, subuh pagi, daripada malam yang gelap kemudian keluar subuh, cahaya terang, bagaikan terbelahnya langit malam, lalu nampaklah cahaya yang berwarna putih. Lalu al-falaq maksud dia adalah belahan-belahan, pecahan-pecahan, rekahan-rekahan. Okey, lalu Allah Subhanahu wa taala bila sebut tentang falaq, Allah Taala cerita tentang tumbuh-tumbuhan, Allah Taala cerita tentang laut, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang langit yang terbelah. Lalu kita ambil kesimpulan bahawa al-falaq ini adalah semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab asal daripada semua makhluk adalah daripada pecahan. Manusia asalnya daripada berpecah air mani lelaki dan perempuan, kemudian berpecah keluar jadi ni kalau kita tengok asal semua benda pun dia akan melibatkan kepada pecah. Benda yang satu kemudian dia berpecah. So Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bahawa Allah Taala adalah, nanti kita sebut Rabbul Falaq. Al-Falaq dekat sini maksud dia adalah semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebutkan satu sifat je daripada sifat semua makhluk-makhluk ni, iaitu semuanya berasal daripada pecahan. Air, mata air keluar daripada pecahan. Cahaya matahari, kita nampak seolah-olah langit yang gelap tiba-tiba pecah. So Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan terlibat dengan proses terbelah dan terpecah ni. So kerana itu surah ini dinamakan atau dikenali dengan nama surah Al-Falaq. Walau bagaimanapun, macam kita sebut tadi, nama yang datang dalam pada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diungkapkan oleh para sahabat, maka nama surah ini adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Maka antaranya adalah hadis Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini mungkin dia ada, Uqbah bin Amir al-Juhani, dia ada kedudukan yang special di sisi Nabi SAW, di mana setiap kali Nabi keluar, maka yang akan pegang tali kuda Nabi SAW, dia bukan pada setiap ketika lah, tapi banyak cerita-cerita bagaimana Uqbah bin Amir ni dialah orang yang pegang tali kuda Nabi SAW ketika Nabi bermusafir, ketika Nabi pergi perang. Lalu macam kita sebut tentang Qul huwallahu ahad semalam, bagaimana Uqbah bin Amir, dan begitu juga kita nak cerita tentang surah Al-Falaq, maka Uqbah bin Amir pada satu ketika bawa tali kekang kuda Nabi SAW. Lalu ketika mana dia bawa, dan para sahabat ni tengok, mereka bila jumpa ruang masa, waktu kosong, tak ada apa-apa nak buat, mereka akan berusaha untuk mengisi masa lapang mereka dengan benda-benda yang baik dan benda-benda yang berfaedah. Lalu perjalanan yang jauh, apa Uqbah bin Amir dia buat? Dia kata, wahai Rasulullah,
kita dalam perjalanan ni tak tahu berapa lama masa nak diambil, lalu bacakanlah kepada saya aqri' ni, maka dia kata bacakan kepada saya surah Hud dan surah Yusuf. So minta pada Nabi SAW untuk baca surah Hud, yang lepas ni datang surah Yusuf, kerana dia nak ambil faedah. Okey, sebab sahabat ni bila dia nak mengajar Al-Quran kepada orang, dia akan mengajar daripada benda-benda yang dia pasti bahawa benda tu betul. So Uqbah bin Amir mungkin kaum keluarga dia ataupun kabilah dia perlukan kepada surah Hud dan surah Yusuf. Lalu dia nak ambil faedah, dan mungkin juga kerana dalam surah Hud dan surah Yusuf ni ada fawaid yang banyak. Yang mana Nabi SAW sebut sendiri tentang surah Hud, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Surah Hud ni menyebabkan aku beruban, kata Nabi SAW. Lalu tentu ada banyak faedah-faedah yang terkandung dalam surah Hud. Lalu Uqbah bin Amir dia nak tahu, lalu dia kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aqri'ni surah Hud wa surah Yusuf, bacakanlah kepada kami surah Hud dan surah Yusuf. Minta surah yang panjang. Kalau minta surah pendek sekejap je habis. Tapi minta surah yang panjang agar faedah tu lebih banyak dapat baca Al-Quran. Dan kalau ada benda-benda yang Nabi SAW nak cerita, sudah tentu banyak benda yang Nabi SAW nak ceritakan. Walau bagaimanapun, Nabi SAW kata kepada Uqbah bin Amir, Nabi kata, lan taqra' syai'an ablaghu 'inda Allahi min qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nabi SAW kata, tidak ada bacaan yang lebih ablag, lebih balagha sampai. Kalau kamu nak benda yang sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mendekatkan diri kamu pada Allah Taala, menyampaikan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih kuat taksirnya, yang ayat-ayat Al-Quran ni bila kita baca, ada ayat-ayat yang setiap ayat Al-Quran dia akan bagi taksir. Sebab Allah taksir ni kesan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ni hudan linnas, untuk hidayah manusia. Walau bagaimanapun, tahap taksir tu dia berbeza. Kalau kita baca contoh surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, maka ihdinas siratal mustaqim ni sudah tentu lebih kuat daripada ayat-ayat contoh kisah Nabi Yusuf ke, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Dia punya, walaupun dua-dua ayat Al-Quran, bila kita dengar, kita rasa tenang, kita rasa ada makna, ada benda Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, namun dia berbeza kuat taksir dia. Lalu Nabi SAW bagi tahu, kalau kamu nak baca sesuatu yang lebih memberi kesan pada diri kamu, lebih dekatkan diri kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bacalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW namakan surah ni dengan qul a'udzu birabbil falaq. Begitu juga ada satu peristiwa, Nabi SAW bercerita dengan seorang sahabat baginda yang nama dia Abu Abis. Lalu Abu Abis ni dia dia seolah-olah macam dia jenis orang yang tak tenang. Sahabat Nabi SAW selalu mengadu, ada gangguan, ada. Lalu Nabi SAW ajar kepada Abu Abis, ya Abu Abis, ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abu Abis, kalau kamu nak minta perlindungan Allah Ta'ala, mana Nabi seolah-olah bagi tahu kepada Abu Abis bahawa ada gangguan-gangguan ni, benda yang menyebabkan kamu tak tenang, yang kamu kadang-kadang rasa sakit tapi sebenarnya tak sakit. Ini adalah mainan-mainan, gangguan-gangguan daripada syaitan, daripada kejahatan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kalau kamu nak minta perlindungan, maka Nabi kata, afdalu ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun. Bacalah dengan sebaik-baik benda yang untuk kamu minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Inilah sebaik-baik benda yang kamu gunakan. Kita boleh berdoa sebab ya ta'awudz tu qul a'udzu birabbil falaq. Pada permulaan kita nak cerita, isti'azah tu adalah doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arab, mana-mana perkataan yang datang dengan alif, sin, ta, maka ia membawa maksud talab, membawa maksud meminta. Lalu isti'adzah maksudnya meminta perlindungan.
meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu nak minta perlindungan daripada kejahatan makhluk, maka ada zikir-zikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa kalau untuk bayi, u'idzuhu au u'idzuha bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin muhammah wa min kulli ainin lammah. Ada bacaan-bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, tapi Nabi kata afdalu ma yuta'awwadhu bihi almuta'awwidhun adalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Inilah sebaik-baik benda yang kita baca untuk elak diri kita daripada gangguan-gangguan, bukan hanya makhluk-makhluk tertentu. Sebab kita kalau kita rasa gangguan ni gangguan syaitan, gangguan orang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, Nabi SAW kata, daripada gangguan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lalu kemudiannya dalam surah ni ada nama-nama lain, namun nama-nama lain ni jarang sangat diguna pakai. Kita pun sebab muqashqishah, musyaksyiqah, so nama-nama yang orang tak pernah dengar, yang orang tak pernah guna. So yang famous adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Al-Falaq, dan kita pun guna nama surah Al-Falaq. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, sebab turunnya surah ini adalah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu sakit, lalu ataupun mengadu tak tenteram, mengadu ada gangguan, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dua surah ini, Al-Mu'awwidzah. Di mana bila turunnya dua surah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setiap kali idza ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan nafas, Nabi akan tiup pada tangan baginda dan Nabi sapu pada badan baginda. Tiup apa? Al-Mu'awwidzatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Maka inilah sebab turunnya yang zahir, sebab turunnya surah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan surah ini kalau kita nak cerita tentang fadailnya, maka fadail yang paling besar ialah ia ayat yang menghalang kita daripada diganggu oleh makhluk-makhluk, keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dengan qul. Seperti mana kita maklum, qul, Allah Subhanahu Wa Taala satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagi tahu, wahai Muhammad, benda yang kamu nak baca ni perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak minta perlindungan, tengok Allah Taala kata qul, seolah-olah Allah Taala bagi tahu yang bagi kepada kamu, yang ciptakan benda yang kamu nampak sebagai syar, buruk, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau kamu nak minta perlindungan daripada benda buruk, macam orang yang kalau contoh kalau suatu keburukan tu dicipta oleh orang. Ada orang yang jenis dia badan besar, dia suka pukul kita. Itu satu keburukan pada kita. Kita asyik kena bully, kita asyik kena pukul. So nak hilangkan keburukan tu, mesti kena hilangkan punca ataupun sebab asyar tu. Lalu orang yang buat kejahatan tu, dia boleh menghalang diri dia daripada buat kejahatan. Nak bagi tahu bahawa punca kejahatan akan, kalau kita hilangkan ataupun kita minta daripada punca kejahatan tu supaya berhentilah, ataupun dia sendiri hilang, maka akan hilanglah punca kejahatan. Lalu Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa asyar, benda yang kamu nampak sebagai syar, ni kita kena tahu juga. Kita kena tahu sebab apa? Sebab ada orang-orang dia rasa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Ta'ala kata dekat dunia ni ada syar dan ada khair, ada benda buruk dan ada benda baik. Okey, sebab apa Allah Ta'ala nisbahkan kata benda tu benda buruk? Okey, kerana benda tu pada pandangan manusia dia benda buruk, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala buat adalah benda baik. Yang tu kita kena beriman. Semua benda yang Allah Ta'ala buat adalah benda baik. Cuma pada pandangan manusia, sebab kita ni dengan pandangan yang terhad, dengan ilmu yang terhad, maka kita nampak, oh benda ni buruk. Datang penyakit, kita nampak, oh benda ni buruk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi penyakit kerana ada benda-benda baik yang tersimpan dalam penyakit. So kadang-kadang benda baik, hikmah di sebalik sesuatu peristiwa tu kita tahu. Tapi kebanyakan peristiwa-peristiwa kita tak tahu apa hikmah di sebalik dia. Yang kita nampak benda ni datang, oh benda ni buruk. Kalau nikmat datang, benda ni baik. Okey, so Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa mana-mana benda yang datang, terutama benda yang kamu nampak buruk, maka
Subhanahu wa taala. Dan kalau kamu nak minta perlindungan daripada benda buruk ni, mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala kata qul, katakanlah, qul a'udzu, daripada perkataan isti'azah, di mana isti'azah adalah kita meminta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, meminta doa. Dan doa ni dia terkandung dalam doa ni adalah kalau kita baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ibadah, nasta'in minta perlindungan. Maka ada benda-benda yang berbentuk ibadah, dan ada benda-benda yang berbentuk meminta pertolongan. Walau bagaimanapun, doa ni adalah kedua-duanya, ibadah dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW sebut ad-du'a huwal ibadah. Dan doa, meminta tu maksudnya kita meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila kita sarfu ad-du'a li ghairillah, maka kita telah syirik pada Allah taala. Kalau kita berdoa minta pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita berhati-hati. Kenapa orang duk marah orang pergi kubur minta pada Tok Wali? Bukankah Tok Wali tu hebat? Tapi Tok Wali hatta masa dia hidup pun dia tak mampu nak bagi manfaat pada kita atau mudarat. Apatah lagi kalau dia dah mati. Sebab tu kita kata doa, walaupun kita nampak benda tu simple, apa masalahnya kita doa? Kita doa pada Allah Taala tapi kita minta pada dia. So benda satu tak logik lah. Minta pada Allah Ta'ala, baik direct pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa nak lalu orang-orang tertentu? Okay. Dan yang keduanya, kalau kita minta pada orang-orang tertentu, dia sendiri dalam kehidupan dia tak tahu, kita tak tahu dia boleh tolong diri dia sendiri atau tidak. Okay. So sebab tu benda yang doa ni adalah min khasaisillah. Dia ada ibadah dan ada isti'anah dalam tu, di mana kalau siapa buat pada selain Allah Ta'ala, maka dia telah syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul a'udhu bi rabbi. Kita sebut Rabb, maksud dia adalah Sayyid atau yang pemilik. Bi rabbil falaq. Dan kita sebut tadi al-falaq adalah semua makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana semua makhluk Allah Ta'ala ni asal dia daripada pecahan-pecahan, belahan-belahan. So bi rabbil falaq, apa maksud Rabb? Rabb maksud dia dekat sini al-Malik atau as-Sayyid. Kerana datang dalam hadis-hadis Nabi SAW Rabb dengan makna Sayyid dalam peristiwa, hatta dalam kalam orang Arab sendiri pun datang Rabb bermakna al-Malik. Macam contoh hadis Nabi SAW yang cerita tentang ada seorang dia risau sebab apa? Unta dia hilang. Lalu Nabi SAW kata, buat apa risau pasal unta? Unta ni dia tahu Allah Ta'ala dah cipta fitrah dia tahu dia nak jalan pergi mana, dia nak makan apa, maka dia akan hilang sampai hatta yalqaha rabbuha. Lalu Nabi SAW kata dia akan hidup dengan cara dia boleh survive sendiri sampailah Tuhan dia jumpa dia. So hatta yalqaha rabbuha, sampailah Tuhan dia jumpa dia. Rabbuha dekat sini maksud dia Tuhan dia. Lalu pemilik dia. Lalu Nabi SAW bagi tahu bahawa makna Rabb adalah pemilik, di mana Allah Ta'ala adalah pemilik semua makhluk. Lalu bila kita tahu Allah Ta'ala adalah pemilik semua makhluk, maka kita tak risau dan kita tak heran kalau tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nyawa kita, Allah Ta'ala tarik hilangkan nikmat daripada kita. Sebab kita dalam otak kita dah set, kita ni semuanya adalah milik Allah Ta'ala, kehidupan kita. Sebab tu kita ikrar, setiap kali kita salat kita ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah ni dari satu bentuk maksud dia ikhlas, kehidupan ni kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan lagi satu maksud lillah adalah milik Allah Ta'ala, lam litamlik, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salat aku ni, semua urusan kehidupan aku, mahyaya wa mamati, semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So bila kita tahu kita ni keseluruhan hidup kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kalau kita nak sesuatu, kita nak minta jauh daripada sesuatu, kita perlukan sesuatu, kenapa kita cari kepada orang-orang tertentu, pada benda-benda lain? Kenapa tak pergi direct pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab Allah yang pemilik kita. Begitu juga Rabb datang dengan makna Sayyid dalam hadis masyhur, hadis Jibril.
dalam Sahih Muslim, di mana Nabi SAW, Jibril datang kepada Nabi SAW, tanya pasal iman, Islam dan ihsan. Lalu dan kemudiannya Jibril tanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, bagi tahulah pada aku tentang hari kiamat. Lalu Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang bertanya ni lagi tahu daripada orang yang ditanya. Lalu kemudian Jibril tanya kepada Nabi, fa akhbirni an amaratiha, bagi tahulah tanda-tanda hari kiamat. Lalu antara tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, antalidal amatu rabbataha, apabila seorang perempuan, antalidal amah ni seorang perempuan yang melahirkan. So kita amah ni, dia kemungkinan dia jadi dia jangan ambil amah, walaupun kita guna pakai dalam bahasa Malaysia, amah ni maksud dia hamba, tapi al-amah ni tak semestinya hamba. Sebab Nabi SAW dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Allah Taala kata ima ni amah ni adalah perempuan-perempuan muslimah. Maksudnya dia sama ada dia hamba ataupun dia merdeka, dua-dua dipanggil sebagai al-amah ataupun jamak dia ima. Okey. Lalu antalidal amatu, apabila seorang perempuan dia melahirkan rabbataha, tuan dia. Maksudnya kat sini baru kita kata amah, dekat sini maksud dia hamba yang melahirkan tuan dia. Dan tak mustahil juga maksud dia perempuan biasa yang melahirkan anak-anak yang menjadikan ibu-ibu mereka bagaikan hamba-hamba mereka. So ini antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi syahid dia dekat sini adalah Nabi SAW namakan amah rabbataha, maksud dia tuan-tuan dia. Rabb dekat sini maksud dia tuan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kenapa kamu kena minta isti'azah daripada Allah Taala, kerana semua makhluk ni adalah milik Allah Taala dan Allah Taala tuan mereka. Maksudnya kalau kamu jumpa orang ni buat jahat pada kamu, kamu jumpa makhluk ni buat jahat pada kamu, kita nak hilangkan kejahatan makhluk-makhluk ni. So kadang-kadang kita rasa kita mampu. Kita tengok harimau, kita pun rasa kita kuat, kita boleh lawan dengan harimau. Kita nampak penyakit ni, kita pun kata aku kebal, boleh elak daripada penyakit ni. Tapi usaha kita tu, adakah kita boleh jamin 100% kita boleh kalahkan harimau ni? Ataupun kita boleh jamin 100% kita boleh elak daripada kena penyakit mana-mana yang berjangkit ni? Kita tak boleh. Tapi kalau kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala pemilik benda tu, dan Allah Taala tuan kepada benda tu, maka sudah tentulah 100% kalau Allah Taala inginkan benda tu hilang, maka benda ni akan hilang. Sebab tu dalam keadaan mana-mana musibah yang menimpa, jangan lupa untuk kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa angkat tangan doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala, benda yang manusia tak mampu buat, Allah Ta'ala mampu buat. Kalau kita letak harapan pada, contoh dalam keadaan COVID-19, kita letak harapan pada KKM. KKM berusaha, tapi usaha KKM sampai ke tahap mana? So tahap yang mampu dicapai oleh manusia je. Tapi ada benda-benda yang di luar kemampuan manusia, yang boleh kawal benda tu, yang boleh kuasai benda tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kita meletakkan harapan pada KKM, pada orang-orang tertentu yang boleh bantu kita, tapi harapan yang paling tinggi kita adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, qul a'udzu birabbil falaq, mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta perlindungan apa? Bila nak minta protection, hatta kalau kita nak beli insurans sekalipun, nak beli takaful sekalipun, orang akan offer pada kita, kamu nak lindung apa? Nak di diri kamu ke, rumah kamu ke, kereta kamu ke, apa yang kamu nak lindung? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah Taala kata minta perlindungan daripada syar. Ingat syar ni adalah keburukan. So bila kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala, kita bukan minta perlindungan daripada makhluk tu sebiji, melainkan kalau makhluk tu sebiji adalah makhluk yang jahat, macam syaitan. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, minta perlindungan terus daripada syaitan?
apa walaupun ada hadis yang kata minta perlindungan daripada syarri syaitan, tapi syaitan tu sendiri dah jahat, memang total daripada atas sampai bawah dia memang jahat, tak ada kebaikan pada dia. So bila tak ada kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata mintalah perlindungan daripada syaitan. Ada pun daripada benda-benda yang ada kebaikan dan ada keburukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh minta perlindungan daripada syar sahaja, daripada syar syarri ma khalaq. Kan zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita baca pada waktu pagi, pada waktu petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, daripada keburukan benda yang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya kita kalau kita geram dengan orang, katalah kita tengok orang ni orang yang suka buat jahat, suka buat tak elok, lalu kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala bagi perlindungan pada kita daripada kejahatan orang ni. Sebab kadang-kadang orang jahat ni dia buat baik juga pada kita. Dia ada kebaikan-kebaikan daripada masyarakat, dan mungkin kebaikan tu sampai pada kita. Mungkin dia jahat tapi dia suka menderma. So kalau kita minta perlindungan Allah Ta'ala, ya Allah jauhkan aku daripada orang ni langsung. So kebaikan orang tu tak sampai pada kita. So kita rugi dekat situ. Ataupun kita boleh kita boleh jadi punca kepada dia menjadi baik. Kita boleh berdakwah pada dia, tapi awal-awal kita dah letak distance dengan dia. Kita dah letak jarak antara kita dengan dia. So satu kerugian. So sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata minta perlindungan daripada keburukan-keburukan sahaja. Syarri ma khalaq. So keburukan maknanya kalau makhluk tu dia ada kebaikan dan keburukan, kita minta daripada keburukan. Melainkan kalau makhluk tu memang total buruk. Memang total buruk, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut dalam ayat ni, syarri hasidin idza hasad. Orang yang sentiasa hasad. Orang hasad ni dia dah tak ada baik dah pada dia. So hasad ni semua datang dengan keburukan. Daripada hasad itulah jadi macam-macam keburukan yang akan keluar. Lalu Allah Ta'ala suruh minta perlindungan terus daripada hasad. Kita akan sampai pada ayat tu nanti. Lalu kita ada persoalan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bila nak manusia semua beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sepatutnya Allah Ta'ala jadikan semua orang dekat dunia ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan benda-benda baik. Sebab kalau datang benda-benda yang buruk, benda-benda yang tak elok, maka orang akan macam contoh, ada orang yang dilahirkan tidak berharta. Ada orang yang dilahirkan dia tak ada kuasa, dia sentiasa dizalimi, dia sentiasa dibuli. Maka dalam hati dia akan rasa Tuhan zalim aku, Tuhan tak sayang aku, Tuhan tak suka aku. So ada manusia akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu soalan dia, kenapa Allah Ta'ala cipta benda-benda buruk? Patutnya cipta benda baik je lah, agar semua memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar semua beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta benda-benda buruk? Okey, yang pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dekat dunia ni adalah tempat ujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila cipta manusia, bila cipta kehidupan, maka Allah Ta'ala kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala kata memang Allah Ta'ala jadikan semua manusia ni, jin dan manusia, semua untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar berkualiti ibadah dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bila mana Allah Ta'ala nak tengok kualiti ibadah seseorang, maka perlunya ada ujian. Cikgu-cikgu bila mengajar dalam kelas, bila kata habis kelas, faham. So macam mana cikgu nak tahu budak ni betul-betul faham ke tak faham? Maka kerana itulah ada ujian, ada peperiksaan. Daripada ujian dan peperiksaan ni lah baru kita boleh tahu budak ni rupanya tak faham. Dia duk sebut faham tapi dia tak faham. So kadang-kadang dia malu nak sebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Allah Ta'ala tanya kamu beriman tak pada Allah Ta'ala, maka semua akan jawab ya kami beriman. Sebut tak beriman maka akan kena azab oleh Allah Ta'ala. So kita nak jauh daripada azab, kita pun kata kita beriman. Tapi betul ke kamu beriman pada Allah Ta'ala? Alif Lam Mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Ta'ala kata ahsiban nas, adakah manusia ni menyangka bahawa mereka akan dibiarkan semua boleh sebut aku beriman, aku orang bertakwa, aku orang yang banyak ibadah pada Allah Ta'ala, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tak diuji.
Macam mana nak tahu betul atau tidak dakwaan mereka? Lalu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak uji mereka, maka Allah Taala datangkan benda-benda yang bersifat yang manusia nampak, oh ini benda buruk, ini benda mudarat. Sebab apa? Benda-benda inilah yang akan menunjukkan. Sebab tu Nabi SAW kata, ajaban li amril mu'min. Nabi kagum dengan orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan mereka baik belaka. In asabahu sarra asyakar fakana khairan lah. Apabila datang nikmat, benda-benda baik, maka mereka akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka itulah benda yang terbaik yang Allah Ta'ala nak tengok. Dan wa in asabahu dharra asabar fakana khairan lah. Dan apabila datang apa benda-benda tak elok, benda-benda buruk, maka mereka akan bersabar. Dan itulah yang terbaik, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW kata kesabaran tu masa bila? Allah Ta'ala nak tengok, nak uji keimanan kita, kualiti iman kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesabaran tu masa bila? Innamas sabru fi awwali wahlah, kata Nabi SAW. Sabar tu datang pada sadmatul ula. Bila kita kena musibah datang pada kita, benda-benda tak elok, mudarat datang pada kita. Lalu apa kita punya kita punya tajawub kita punya refleksi kita, benda apa yang keluar daripada kita? Kalau benda yang keluar daripada kita pertama adalah benda-benda yang melambangkan kesabaran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau benda-benda tu yang keluar daripada mulut kita, maka kita adalah orang yang bersabar dan kita lulus ujian tersebut. Tapi kalau bila datang musibah, kita kata Allah Ta'ala benci pada aku, Tuhan dah tunjuk dia tak sayang pada aku. So benda tu melambangkan kita tak sabar, bahkan kita su'zan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So orang yang tadi mengaku beriman pada Allah Ta'ala, rupanya kamu ada problem rupanya dalam iman kamu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kenapa Allah Ta'ala baik. Allah Ta'ala datangkan semua manusia buat perkara-perkara yang mendatangkan pahala aja. Tapi kenapa Allah Ta'ala bagi ada manusia buat dosa? Bahkan orang yang beriman pun Allah Ta'ala kata tak dapat lari daripada dosa. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Allah Ta'ala kata kamu ni bukan buat dosa kecil. Mana-mana manusia pun Allah Ta'ala kata illa lamam, kamu akan buat fawahish. Kaba'iral ithm, kabair ni dosa besar, wal fawahish benda-benda keji. Semua manusia akan ada al-lamam, akan ada hazzuhu minaz zina. Contoh yang Ibnu Abbas bawa, yang Nabi SAW sebut, setiap manusia akan buat zina. Cuma tahap zina tu berbeza lah. Ada orang yang zina dengan zina mata, ada yang zina dengan zina tangan, al-batsh, ada zina dengan zina kaki, ada yang zina dengan makna dia yang hakiki. So setiap orang akan buat dosa besar, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis Nabi SAW menyokong. So kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi manusia buat dosa ni? Kerana satu, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut, Allah Taala nak tengok apa yang kamu buat lepas dosa tu. Lepas jadi dosa tu, apa yang kamu buat? Ada orang bila buat dosa dia, tak apalah, dah terbuat dosa, nak buat macam mana? Ada orang bila dah buat dosa, dia rasa, seronok pula buat dosa, dia nak buat lagi. Tapi Allah Ta'ala nak tengok apa? Allah Ta'ala nak tengok siapa yang benar-benar beriman. Bila dia buat dosa, maka dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala bukan nak kita buat dosa, tapi Allah nak apa yang kamu buat selepas kamu buat dosa. Laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirun fayaghfiru lahumullah. Kalaulah kamu ni manusia yang tak buat dosa, maka Allah Ta'ala akan tukar kamu, gantikan kamu dengan kaum yang berdosa. Kita pun tanya, kenapa Allah Ta'ala nak gantikan orang yang tak buat dosa dengan orang yang buat dosa? Kerana Allah Ta'ala nak fayastaghfirun. Allah Ta'ala nak mereka ni istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa aku Tuhan yang bersifat At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Lalu aku ampunkan dosa-dosa hamba-Ku. Allah Ta'ala nak tunjuk macam tu. So sebab tu Allah Ta'ala bawa datang benda-benda buruk. Dan kemudian kerana fitrah manusia, sifat manusia ni sifat yang bangga dengan diri sendiri. Kita tengok fizikal kita baik, akal kita baik, penglihatan kita baik, pendengaran kita baik. Lalu kita kagum dengan diri kita sendiri, hebat dengan diri kita sendiri. Lalu Allah Ta'ala bagi musibah. Untuk apa? Supaya manusia tunduk balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu kita senang, waktu kita mudah, kita jarang solat pun kita tak jaga, doa pun jarang-jarang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
nak menangis depan Allah Subhanahu Wa Taala tu lagilah jauh untuk saya cerita. Sebab apa? Sebab kehidupan kita senang, kehidupan kita mudah. Tapi bila datang benda-benda yang menyukarkan, bila datang kesusahan dalam kehidupan kita, maka kita akan kembali sujud pada Allah Ta'ala, doa pada Allah Ta'ala, dan ada orang yang menangis depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Nak minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkatkan benda yang tak elok ni daripada mereka. Lalu kita tahu bahawa Allah Ta'ala tak datangkan keburukan-keburukan ni, melainkan di sana adanya kebaikan. Dan kita nak tahu kebaikan, macam mana kita nak tahu benda tu baik ke tak? So depan kita, kita tengok orang ni buat satu perbuatan depan kita. So kita nak tahu benda ni baik ke atau tidak. Sebab kita nak buat benda baik, kita nak dapat pahala. So bila kita nak tahu benda baik, kita kena tahu benda tak elok. So bila orang kata benda ni tak elok, maka kita kata lawan kepada benda tak elok tu adalah benda baik. So sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan benda-benda yang nama dia syar. Syar pada pandangan manusia. Pada pandangan manusia, benda tu adalah buruk. Tetapi pada Allah Subhanahu Wa Taala, semua benda yang Allah Taala bagi pada manusia adalah benda baik. Sebab tu kita sentiasa ungkapkan dalam doa iftitah kita ketika mana sebelum kita tidur, wasyarru laisa ilaik. Jangan kita nisbahkan syar kepada Allah Taala. Kita sebut, dan keburukan tu bukan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu antara benda yang kita sebut, ustaz-ustaz pun selalu sebut pada akhir kelas-kelas mereka, maka akan sebut yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu daripada kelemahan diri sendiri. Sebab Allah Ta'ala tak bagi benda buruk pada manusia. Buruk yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang Nabi SAW sebut dalam hadis, adalah benda yang nisbi, subjektif. Allah Ta'ala bagi benda baik, tapi pada pandangan manusia ia adalah benda buruk. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wa min syarri qul a'udzu birabbin nas min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah Ta'ala suruh minta perlindungan daripada semua yang Allah Ta'ala khalaq, semua syarri, keburukan, semua benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta. Maksudnya pada setiap benda yang ada, kehidupan kita, hujan, kadang-kadang hujan tu kita tengok sedap angin dia, dan kadang-kadang hujan bawa datang banjir, dan kita rasa banjir itu musibah bagi kita. Matahari, nikmat daripada Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang terlalu panas jadi kemarau, jadi musibah pada kita. Lalu Allah Ta'ala suruh minta perlindungan daripada keburukan. Matahari tu nikmat, tapi ada keburukan dia. Hujan tu rahmat, tapi ada keburukan dia. Lalu minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Itu yang pertama, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita, anjurkan kita untuk minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan apa? Ghasiqin. Apa dia ghasiq? Ghasaqa. Ghasaqa maksud dia ialah idza ishtadda al-zalam. Malam bila datang dan dia jadi gelap. So bila jadi gelap, inilah yang dipanggil sebagai ghasiq. Okey, ghasiq. Di mana Nabi SAW pernah satu ketika Nabi SAW keluar jalan dengan Aisyah pada waktu malam. So ini sunnah Nabi SAW. So bagi suami isteri yang ada kelapangan masa, anak-anak dah besar ataupun tak ada anak lagi, maka lepas isyak tu keluar pergi tengok alam, tengok bulan purnama. Di mana Nabi SAW tunjuk pada Aisyah, wahai Aisyah, ini adalah ghasiq, maka mintalah perlindungan Allah Ta'ala dari keburukan ghasiq. Nabi tunjuk pada bulan. Lalu bukankah bulan ni nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang Nabi maksudkan bukan bulan, iaitu waktu bila bulan ni keluar. Bulan hanya keluar pada waktu malam sahaja. Lalu Nabi SAW kata ghasiq itu adalah waktu malam. Okey, tapi Nabi tunjuk pada bulan sebab nak bagi tahu bulan adalah tanda kepada bila bulan keluar, maksudnya malam. Lalu apa yang ada dalam malam ni? Idza waqab, waqab maksudnya dakhal, maksudnya masuk. Bila dia datang. Malam ni bila dia datang. So ada beberapa benda yang Nabi SAW anjurkan kepada kita pada waktu malam. Di mana yang pertama, Nabi SAW bagi tahu, takutlah kamu kepada keburukan malam ni. Apa yang ada pada malam ni? Nabi SAW ketika malam sampai, maka Nabi SAW suruh, yang pertama, jangan kamu berjaga pada waktu malam. Okey, Nabi larang untuk kita tidur lepas maghrib. Dan Nabi larang untuk kita wal hadithu ba'daha. Nabi larang an naumi qablaha wal hadithu ba'daha. Tidur sebelum isyak, dan maksudnya lepas maghrib,
antara maghrib dengan isyak kita tidur pada waktu tu, dan Nabi SAW juga larang al-hadis ba'daha, kita berjaga pada waktu selepas isyak lalu kita habiskan masa dengan bersembang-sembang. Sebab apa? Sebab malam ni ada keburukan dia. Okey, antara keburukan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam Allah Taala akan turunkan penyakit daripada langit. Antara penyakit yang disebutkan adalah taun. Okey, penyakit taun ni akan turun daripada langit pada waktu malam. Okey, dan penyakit ni dia akan pergi pada siapa? Dia akan pergi pada bekas-bekas makanan. Dia akan pergi pada bekas-bekas makanan. Sebab tu antara perintah Nabi SAW pada bekas-bekas makanan, maka tutuplah semua bekas-bekas makanan. Maksudnya bekas-bekas yang terdedah tu tutup. Tutup, ikat. Kalau orang Arab zaman dulu dia ada siqaq. Siqaq ni yang diperbuat daripada kulit kan kalau kita tengok cerita-cerita lama, tengok orang minum daripada bekas-bekas kulit yang dibuat daripada kulit yang ada ikat dengan tali kat atas tu, maka Nabi suruh ikat benda tu, tutup semua bekas-bekas makanan tu, tutup. Hatta dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata walau an ta'rida alaihi uda, walaupun dengan hanya meletakkan satu batang kayu, katalah bekas periuk besar pun, nak tutup tak jumpa penutup yang besar, Nabi kata walau an ta'rida alaihi uda, walaupun untuk kamu letakkan sebatang kayu je atas tapi tutup. Sebab apa? Pada waktu malam inilah datangnya penyakit-penyakit yang kita tak tahu punca dia. Kita tak tahu puncanya daripada mana datang. Kalau kita duk tanya manusia, memang banyaklah teori konspirasi dia. So ada penyakit-penyakit yang kita ambil senang je. Bila datang penyakit ni, maka kita tahu Allah Ta'ala bagi penyakit ni pada manusia dan ia datang pada waktu malam hari. Dan penyakit ni Allah Ta'ala datang untuk uji keimanan manusia. Bagaimana manusia bertindak selepas datangnya benda yang mereka rasa ini satu musibah dan keburukan pada mereka. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu bahawa malam ni adalah tempat datangnya benda-benda tak elok. Maka janganlah kamu duk keluar berkeliaran dekat luar rumah. Tutup bekas-bekas makanan kamu, kerana waktu ni lah turunnya benda-benda yang tak elok. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada ghasiqin idza waqab, daripada waktu malam yang mana apabila malam ni datang. Maksudnya malam ni zalam ni, gelap ni, dia datang daripada lepas isyak. Walaupun waktu malam tu dikira daripada maghrib, tapi maghrib ni masih kita nampak cahaya yang samar-samar lagi. Kita boleh nampak lagi keluar, kalau tak ada lampu bulan pun kita dah boleh nampak lagi kesan daripada saki-baki cahaya matahari. Tapi apabila lepas isyak, maka dia dah bermula waktu kegelapan malam, yang mana banyak keburukan-keburukan yang ada pada waktu tersebut. Dan kerana itu jugalah kita nampak banyak jahatnya perbuatan-perbuatan jahat manusia, sama ada ketika mana dia bersendirian ataupun dia bersama dengan orang lain, dia buat berkumpulan ke, maka kejahatan-kejahatan ni banyak dilakukan pada waktu malam. Jarang kita tengok orang rempit pada waktu siang. Yang ada rempit pada waktu malam, kejadian curi berlaku pada waktu malam, banyak perkara-perkara yang berlaku pada waktu malam. Dan kerana fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala cipta malam ni, memang banyak keburukan pada dia. Banyak musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ujian yang Allah Ta'ala turunkan pada waktu malam. Lalu kita elakkan, pertama sekali kita usaha elakkan diri kita daripada keluar rumah pada waktu malam. Selepas isyak tu elakkan. Kalau kita tak ada keperluan, tak ada apa-apa, maka jangan keluar daripada lepas isyak. Dan yang keduanya, sentiasalah minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan malam. Walaupun kita tak keluar, walaupun kita duduk rumah, tapi tak mustahil keburukan malam tu boleh sampai pada kita. Lalu mintalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala suruh lagi kita minta perlindungan. Lepas wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Dan mintalah perlindungan daripada naffathat. Naffathat ni maksud dia peniup-peniup. Sebab nafas dia bukan nafas. Nafas tu ya angin, nafas kita. Tapi nafas ni maksudnya hembusan. So bila kita tiup, ni angin. Itu nafakh. Itu nafakh nama dia dalam bahasa Arab. Kemudian ada itu tafal, at-tafl. Kita lupa keluar air liur. Maksudnya kita antara an-nafakh silap. Tiup an-nafakh dengan
nama nafas. Nafas. Dia benda yang ada dia ludah pun, kalau kita ada benda dalam mulut kita ludah, tapi hembus yang bukan ada, dia dia dah jadi tersekat. Macam mana? Sekejap boleh dengar? Dengar? Boleh. Okey. Suara dah tersekat-sekat. Boleh. Kita cuba juga insya-Allah. Okey. An-nafasat, tiup ni dia ada dua keadaan. Kalau kita kumpul perbuatan manusia yang berkaitan dengan tiup, maka ada dua golongan. Satu golongan yang menggunakan tiupan ni, hembusan ni untuk kebaikan. Seperti mana Nabi SAW ketika mana Allah. Kalau macam ni, okey. Boleh dengar, tapi muka dekat sangat. Sekejap. Boleh? Sekali lagi. Oh, dapat like pula. Suara hilang-hilang. Macam mana? Allahu Akbar. Boleh dengar? Boleh. Okey. Kita cuba. Kita cuba juga. Sebab line ni dia di luar kemampuan kita untuk kita ni. Okey, baik. Okey, lalu nafasat, kita kata hembusan-hembusan yang manusia buat. Yang manusia buat ni, maka hembusan-hembusan ni dia ada dua jenis. Satu, hembusan-hembusan yang baik, seperti mana Nabi SAW, bila mana Nabi nak tidur, maka Nabi SAW akan tadah tangan Nabi SAW dan Nabi baca dengan muawwidzat. Kita sebut kan, Nabi SAW baca dengan muawwidzat, iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan kemudian Nabi hembus pada tangan Nabi. Hembus ni lah nama dia nafas. Nafas. So hembusan-hembusan ni kemudian Nabi SAW sapukan pada badan baginda. Begitu juga jika Nabi ishtaka, Nabi rasa sakit, badan tak sedap, tak selesa, maka Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi akan nafas, Nabi akan tiup dan baca al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan kemudian Nabi sapu pada badan baginda. Itu nafas. Maknanya nafas ni dia bukan benda buruk je, dia benda baik pun boleh buat dengan nafas. Okey, dia serampang ataupun senjata, serampang dua mata, ataupun dia macam pisau. Pisau ni kita boleh guna untuk benda baik, kita boleh guna untuk benda yang tak elok. Ada orang guna pisau untuk masak, ada orang guna pisau untuk bunuh orang. So ada benda baik, ada benda yang tak baik. Okey, dan ada di antara nafas ni juga adalah nafas. Uqad ni apa? Uqdah ni maksud dia adalah lalu ditiupkan pada simpulan-simpulan ni, dan ianya biasa tukang-tukang sihir pada zaman daripada mereka akan buat dalam bentuk yang sama, di mana dalam Sunan An-Nasa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahabat menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi nak cerita, lalu bila datang gangguan-gangguan sihir ni, maka dia sedikit sebanyak mengganggu. Lalu kemudian sahabat berusaha untuk yang digunakan yang
ada dalam bawah Allah Subhanahu wa taala wahyu saya ada gumpalan-gumpalan yang diikat dan dihembuskan dengan bacaan-bacaan tertentu lalu dicampakkan dalam telaga. Lalu inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa ada manusia-manusia yang perangai seperti itu, yang mana dia nak sihir orang lalu dikumpulkan gumpalan-gumpalan. Biasanya gumpalan yang dikumpulkan ni adalah daripada diri orang yang nak disihir tu. Sama ada dia ambil daripada rambut orang tu, ataupun daripada kulit, ataupun daripada mana-mana bahagian anggota orang tu, maka dikumpulkan dan diikat dalam bentuk gumpalan lalu dihembuskan dengan bacaan-bacaan tertentu. Lalu jadilah sihir. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, kamu nak tak jauh dari sihir, maka untuk dengan antara benda yang Allah Subhanahu wa taala adalah daripada gangguan ahli-ahli sihir ni. Kadang-kadang kita ni biasa, siapa nak sihir kita? Bukannya kita ni orang famous, orang nak sihir. Yang famous kadang-kadang kita tak tahu. Sebab manusia ni bila dia nak sihir orang, maka dia tak tengok kita famous ke tak. Asal kita buat benda elok kat dia dan dia geram sangat yang selalu buat uqad, dia selalu buat gumpalan pada kita adalah syaitan. Okay. Syaitan. Akan hembus. Dalam hembusan dia, apa yang disebut oh, suara tak dengar. Aduh. Okey. Syaitan ni, apabila kita nak tidur, maka mereka wahai manusia, malam ni panjang, maka tidurlah kamu. Itu baca syaitan, baca pada gumpalan ni. Apa kesan dia? Kesan dia pada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada 3 gumpalan. Kita nak buang gumpalan yang pertama adalah apabila kita bangun, kita bangun ke, maka antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baca 10 ayat terakhir daripada surah Yatil li ulil albab. Daripada apa ayat itu sampai habis surah
Ali Imran. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tidak ada. Okey. Okey. Nabi SAW kata, kalau kamu gagal hilangkan maka kamu akan jadi nasyid. Sebab tu kita tengok kan yang ni pun kata aku bangun pukul 3 juga. Tapi seorang ni nampak bersemangat, nampak cergas, dan seorang lagi nampak lembik, tak bersemangat. Sebab apa? Sebab inilah sebabnya. Sebab ada orang ni yang pertama ni dia berjaya buang gumpalan syaitan pada dia, yang kedua ni gagal buang gumpalan syaitan pada dia. Okey. Dan yang terakhir, ini apa, Allah Subhanahu Wa Taala minta kita minta perlindungan daripada gumpalan-gumpalan ni, daripada sihir manusia dan daripada sihir syaitan. Dan yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa min syarri hasidin idza hasad, dan mintalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang-orang yang hasad. Dan kalau kita tengok surah Al-Falaq ni daripada mula, Qul a'udzu birabbin nas min syarri ma khalaq. Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dari keburukan semua makhluk Allah Taala, wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada keburukan malam, benda spesifik, wa min syarri naffathati fil 'uqad, tukang-tukang sihir, wa min syarri hasidin, Allah Taala datangkan dengan hasidin. Ghasiqin sebab malam tu tiap-tiap malam dia berbeza, maka Allah Taala kata semua malam mintalah perlindungan pada Allah Taala. Syarri ma khalaq maksudnya keburukan tu tak ada limit. Keburukan tu boleh datang dalam bentuk fizikal, dalam bentuk yang tak fizikal. So minta hasidin, Allah Ta'ala datangkan dengan lafaz nakirah juga. Maksudnya tidak ada orang spesifik. Sebab orang ingat hasid ni orang yang dengki dengan kita. Hasidin daripada hasad. Orang yang dengki daripada kita, mungkin orang ingat kawan kita ke apa. Tapi orang yang dengki dengan kita, dia tak ada kaitan dengan kita pun dia boleh jadi dengki. Nabi SAW pernah menceritakan tentang satu penyakit yang nama dia penyakit Ain. Ain, penyakit Ain yang datang daripada pandangan manusia. Ain tu mata, datang daripada pandangan manusia, di mana orang tengok kalau kita ada benda baru, kita ada pakaian baru, kita ada rumah baru, kita ada kereta baru, maka ada dengki dalam diri mereka. Ada perasaan dengki dalam diri mereka. Dengki ni, hasad ni apa dia? Dengki yang menyebabkan orang kata, kalaulah dia tak dapat rumah ni, kalaulah dia tak dapat baju ni, kalaulah dia tak dapat isteri ni. So dengki yang menyebabkan nikmat tu hilang daripada seseorang. Okey, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min syarri hasidin, Allah Taala bagi tahu ada di kalangan manusia-manusia ni yang hasad pada kamu, yang dengki pada kamu. Lalu Ta'ala apa kita tahu apsal tiba-tiba apa kita dapat anak baru, baby tu menangis tak henti, maka sebutlah Masya Allah, pujilah Allah Ta'ala. Tapi ada orang bila dia tengok dengan ain hasid, dia tengok
dengan lalu Allah memiliki tak daripada sendiri dia pada ini dia akan letak dengki dalam diri manusia. So kita nak elak daripada benda-benda ni, maka kita ajar pada diri kita dan pada orang lain agar sentiasa memuji Allah Ta'ala dengan benda-benda baru dengan sebut Masya Allah. So hari ni kita ambil satu surah daripada dua surah Mu'awwidhatain, di mana surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita minta perlindungan Allah wa Allah dia benda luar jangan so kita boleh sampai akhir jangan boleh tafsir yang lain ke. So agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manfaat pada kita. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri, maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka